tajuk yang sangat penting kepada kita sebagai penuntut ilmu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Adiyat ayat 9 hingga 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidakkah dia mengetahui apa yang di dalam kubur? Maka ia akan membangkitkannya, iaitu Allah akan membangkitkan semua makhluknya di dalam kubur untuk pergi ke badan mahsyar. Selepas itu Allah kata wa husila ma fis sudur. Allah akan membukakan semua perkara dalam hati dia. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan engkau pada hari itu maha teliti. Maksudnya Allah akan bukakan semua dalam hati dia tanpa ada satu pun yang tersisa. Jadi ada orang hidup di dunia ni, dia belajar Quran dan mengajarkannya, tapi di akhirat kelak dia masuk neraka. Ada orang dia sudah infakkan semua hartanya, tapi akhirnya dia masuk neraka. Ada orang dia berjihad fi sabilillah, tapi akhirnya dia masuk neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Muslim nombor 1905, tiga golongan yang pertama akan dicampakkan dalam neraka. Siapakah tiga golongan ini? Dia bukan Fir'aun, dia bukan Abu Lahab, tapi tiga golongan ini adalah orang yang baca Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa ia dicampakkan dalam neraka? Sebab bila di akhirat besok Allah akan tanya dia, kamu baca Al-Quran dan mengajarkannya ni untuk apa? Lalu dia berkata, fika, untuk engkau. Lalu Allah berkata, sabta, engkau dusta. Padahal baca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran adalah perkara yang terbaik. Sedangkan Nabi pun bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang pelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi bila di akhirat besok Allah tanya, kamu buat semua ni untuk apa? Dia kata untuk engkau. Lalu Allah kata, kamu dusta. Maka mukanya akan diheretkan ke dalam neraka, iaitu muka di bawah, kaki di atas. Dan ini adalah golongan yang pertama. Semoga tiada daripada kalangan kita yang termasuk dalam golongan ini, insya-Allah. Dan golongan yang kedua adalah orang yang menginfakkan kesemua hartanya untuk jalan Allah, tanpa ada satu pun yang tersisa. Tapi pada akhirat esok Allah akan bukakan apa dalam hati dia. Allah akan tanya dia, kamu infakkan semua harta kamu ini adalah untuk siapa? Lalu dia berkata, fika, untuk engkau. Lalu Allah berkata, sabta, engkau dusta. Sebenarnya kamu infak harta ini supaya kamu digelar sebagai dermawan. Dan kamu memang digelarkan sebagai dermawan, bahkan kamu viral sebagai dermawan. Jadi maka mukanya akan diheretkan ke dalam neraka. Maka golongan ketiga ini adalah orang yang berjihad pada jalan Allah. Sedangkan berjihad pada jalan Allah adalah perkara yang mulia. Bila kita berjihad, kita mati, kita akan mati dalam keadaan mati syahid. Jadi bila dekat akhirat besok, Allah akan bongkar apa dalam hati dia. Allah tanya dia, kamu berjihad ini adalah untuk siapa? Lalu dia berkata, fika, untuk engkau. Lalu Allah berkata, zabta, engkau dusta. Sebenarnya engkau berjihad ini adalah untuk digelar sebagai pahlawan, perani, bahkan penegak agama. Jadi semua amalan ini rosak disebabkan amalan hati. Sebab itulah Allah kata, wa husila ma fis sudur. Kami akan bukakan apa dalam hati mereka. Jadi semoga kita sentiasa membaiki niat kita. Kadang-kadang niat kita ni dah betul, tapi bila kita buat jadi lain. Contohnya kita sedekah, tiba-tiba ada kawan kita nampak, dia datang kat kita, hantar ni baiklah, selalu sedekah. Tiba-tiba kita dah rasa bangga. Jadi sebaik-baik amalan adalah buat secara tersembunyi. Jangan kita buat amalan, kita viralkan. Sebab hati kita ni kita tak boleh kontrol. Pengajarannya, bila kita nak buat satu amalan, hati kita jangan pernah lalai untuk ikhlas kerana Allah. Dan jangan kita pernah untuk mengharapkan pujian dari manusia, wala syukura, ataupun ucapan terima kasih. Sekian, itu sajalah daripada ana. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan ana sendiri.